Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama pada pagi yang mulia ini. Dan sebelum kita memulakan pengajian kita, marilah kita sama-sama membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Nabi kita dan kepada sahabat-sahabat kita, Nabi kita dan saudara maranya dan semua kaum keluarganya dan semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Okey, siapa volunteer nak baca doa pagi ni? Silakan. Datin Putri pun boleh, Alia pun boleh, Noni pun boleh, Siti Salbiah pun boleh. Itu yang ada nama kat sini. Yang lain mana nama dia? Takut nak klik nanti hilang. Saya baca tak apa? Ha? Saya baca. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba huda'u ila yaumiddin. Allahumma azim rabbatana fil Qur'an waj'alhu nuran li absarina wa shifaan li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyin bihil asinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa saqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatih wa qawwina ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wa syurna ma'al nabi wa alihi al-akhyar walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa sekalian alam. Salawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuk hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadilah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengannya lidah kami, ceriakanlah dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih, dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Maka selesailah kita hari ini. Kita tengok tajwid dalam 10 minit, 15 minit. Bab berapa? Bab 7 Betul, bab 7. Ustazah, 137, muka 137. 130. Okey, bab 7 lah. Bab 7. 2/9 21 Tafakuddin. 130. Okey, alhamdulillah hari ini kita melangkah kepada bab 7 iaitu bertajuk mad far'i. Okey. Semua ada buku? Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mat yang dimaksudkan dengan mat far'i? Ini cabang-cabang mat lah, ya. Tadi yang minggu lepas kita belajar bab mat. Jadi mat tu terbahagi kedua cabang, satu cabang mat asli, satu lagi mat far'i. Ya ni kita nak pergi mat asli dah selesai, alhamdulillah, dan semua dah faham, dah jawab soalan. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita pergi kepada mat far'i. Mat far'i ni maknanya apa dari segi bahasa? Maknanya mat cabang lah, saya duk panggil dari dulu mat cabang. Ya, dalam buku Ustaz suruh ni far'i bermaksud cabang. Betul lah, cabang atau tambahan, ya. Dari segi istilah, mat far'i bermaksud sesuatu yang bergantung dengan sesuatu sebab. Sebab apa? Disebabkan oleh mat far'i ni disebabkan oleh ada dua, ya, iaitu sebabkan oleh hamzah ataupun sukun dalam pertuturan. Jadi jadilah dia bila ada hamzah, ada sukun, dia jadi mat. Ya. Contohnya bila huruf hijaiyah bertemu dengan huruf alif wa ya lah, ya. Dan jumpa pula dengan hamzah, ya, hamzah dalam dua kalimah ke dalam satu kalimah, maka dia jadi lebih pada mat asli. Mat far'i adalah suatu yang mempunyai sebab tambahan dari mat tabi'i. Jadi tambahan daripada mat tabi'i ataupun mat asli, ya. Yakni selain dari huruf mat yang tiga itu, ada sebab lain yang menjadikan mat far'i. Selain pada alif wa ya tu, ya, mengikut sebelumnya ada tanda-tanda mengikut huruf itu, maka perbezaannya ada tiga itu, ada sebab lain yang menjadikan mat far'i. Perbezaan mat far'i dengan mat asli dapat dilihat dengan jelas, di mana far'i adalah suatu yang berlaku dengan sebab, sedangkan asli pula adalah suatu yang tidak berkait dengan sebarang sebab. Ya. Sebab-sebab yang membentuk mat far'i. Apakah sebab-sebabnya? Ya, sebab-sebab yang membentuk mat far'i itu ada dua, iaitu maknawi dan lafzi. Ya. Sebab-sebab maknawi, apa yang dimaksudkan di sini ialah pemanjangan yang dibuat berasaskan makna perkataan, ya. Seperti memanjangkan bacaan kerana menafikan sesuatu secara mubalaghah. Mubalaghah lebih sungguh-sungguh. Antara mat yang dipanjangkan kerana sebab maknawi ialah seperti berikut. Seperti yang kita akan bacalah. Okey. Mat takzim. Mana rupa mat takzim ni? Yang berlaku pada perkataan la ilaha illallah. Itu je. Itu mat takzim, ya. Maksud perkataan ini ialah tiada sebarang Tuhan kecuali Allah. Ya. Ini yang dia kata tadi. Di mana dinamakan mat takzim kerana penafian ini dibuat untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Al-Jazari kata apa? Meriwayatkan dua buah hadis yang menyatakan tentang mat ini melalui sanadnya yang bersambung hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa dia kata? Ya. Allahu akbar. Katanya dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan memanjangkan suaranya, Allah akan menempatkan orang itu di sebuah mahligai yang Allah khususkan buatnya, dan Allah berikannya kelebihan melihat wajah Allah. Subhanallah. Mudah aja kita nak tengok Allah, ya. Mudah aja kita nak jumpa. Ucapkan je la ilaha illallah dengan baik. Dan dari Anas telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan memanjangkan suaranya, akan dihapuskan 4,000 dari dosanya. Dosa kita tak tahu berapa ribu, ya, beribu-ribu rasa. Kata Imam Al-Jazari, kedua-dua hadis ini dhaif, tetapi ia pada menyatakan fadilat amalan, ya. Fadilat amalan. Kalau kita beramal la ilaha Allah memang kita amal pun, ya, setiap masa dan setiap ketika. Mat ini diterima bagi mereka yang membaca dengan riwayat Hafs secara qasar, munfasil, melalui tariq aliran Al-Jazariyah, ya, dengan kadar panjang 4 harakat sahaja.
dan tertakluk kepada beberapa syarat yang akan dijelaskan selepas ini. Tapi kita ni baca riwayat Hafs an Asim, Tariq Syatibiyah. Ya, kita Syatibiyah. Tariq ni banyak sebenarnya, ya, berpuluh-puluh, ya. Yang famous ni, yang glamournya dua lah, Syatibi dengan Al-Jazari. Syatibi Adurah Al-Jazari. Itu yang famous. Sarah, saya nak tanya. Apa tu mat takzim ni maksudnya yang pada kalimah ini sahaja. Oh, maknanya la ilaha illallah terus tu lah maknanya. Ya, pada kalimah la ilaha illallah mat takzim. Kalau pada mat tarbiyah pada yang mencegah la raib fi, itu mat tarbiyah. Okay. Oh, bukan yang la tu, bukanlah. Maksudnya satu perkataan tu lah. Ya, sekali lah la ilah tu. Boleh je kalau kita sebut ni la ilah mat jaiz munfasil. Ilah kita sebut gitu boleh satu-satu tu. Tapi keseluruhannya itu dihukumkan tajwidnya iaitu mat ta'zim. Maknanya kita mengagungkan kalimah itulah. Kan kalimah la ilaha illallah, kalimah kita menjadi saksi. Ya, kalimah Allah, ya. Okey, alhamdulillah. Mat ini diterima bagi mereka yang membaca dengan riwayat Hafs secara qasar. Qasar ni qasar munfasil, ya. Qasar ni dibaca 2 harakat melalui tariq aliran Al-Jazariyah dengan kadar panjang 4 harakat sahaja dan tertakluk kepada beberapa syarat yang akan dijelaskan selepas ini. Mat tarbiyah ialah mat tarbiyah yang berlaku pada perkataan. Ini saya baru sebut kejap tadi kan. B tadi A. Ya, sebab benar. B tadi A, apa dia? A tadi mat takzim, yang ke B ni mat tarbiyah. Iaitu khusus kepada la raibai, la raibafi, la syiyata fiha. Maksudnya tiada sebarang kecacatan padanya, tiada sebarang keraguan padanya, la raibafi. Ya. Dinamakan mat tabriyah bermaksud berlepas diri adalah kerana penafian yang dibuat itu adalah secara bersungguh-sungguh. Bacaan secara mat ini diamalkan oleh riwayat qiraat Hamzah dan riwayat Hafs an Hubairah menerusi Imam Al-Jazari, dan kata Imam Al-Jazari, kami membacanya secara tawasud, tidak sampai isbaq. Tawasud ni 4 harakat, isbaq itu 6 harakat, 5-6 harakat, ya. Itu kalau kita belajar qiraat, kita kena tahulah kalimah-kalimah yang selalu digunakan dalam qiraat tu, ya. Banyak qiraat, ya. Kalau nak dengar, kalau nak ikut kejap, ya, ada siapa? Ya. Alamak. Gangguan sekejap. Okey, alhamdulillah. Itulah yang dipanggilkan mat tarbiyah, ya. Mat tarbiyah ini, ya. Bacaan secara mat ini adalah diamalkan oleh riwayat qiraat Hamzah dan riwayat Hafs an Hubairah menerusi Imam Al-Jazari. Dan kata Imam Al-Jazari, kami membacanya secara tawasud, tidak sampai isbaq. Dia baca 4 harakat dia, tak sampai ke 6 harakat. Isbaq tu 6 harakat, ya. Yang dibaca 6 harakat. Okay. Kedua-dua jenis mat tadi ialah ta'zim dan tarbiyah digelar mat mubalaghah juga. Nama lain dia, ya. Kerana pemanjangannya dibuat untuk menafikan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, ya. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah mat-mat yang dipanjangkan dengan sebab makna tidak diamalkan dalam aliran Asyatibiyah, ya, yang kita bawa sekarang ni, Syatibiyah, ya, Syatibi, ya. Okey. Daripada Hafs dalam pembentukan mat-mat far'i. Sebaliknya di sisi Imam Syatibi, mat takzim itu adalah mat munfasil dan mat tabriyah itu adalah mat asli. Kategorinya memanglah, tapi oleh kerana kita kita dah belajar benda-benda ni, kita gunalah, ya. Okey, sebab lafzi. Tadi sebab apa?
maknawi. Sekarang kita sebab lafzi pula ya. Maknanya sebab maknawi ada dua, A satu takzim, B satu mad tarbiyah ya. Sebab lafzi, apa yang dimaksudkan di sini ialah pemanjangan yang dibuat berasaskan sesuatu perkataan itu. Sebab lafzi yang memanjangkan bacaan itu ada dua, iaitu hamzah dan sukun. Lafaz ya. Iaitu bila kita lafaz disebabkan oleh sukun dan disebabkan oleh hamzah. Imam Syatibi hanya menerima dua sebab ini dalam pembentukan mad far'i. Dua sebab inilah yang menjadikan alasan untuk menambah kadar bacaan mad far'i lebih dari kadar harakat mad tabi'i. Maknanya lebih pada 2 harakat. Mad tabi'i kan 2 harakat je kan. Jadi itu dia. Dia ikut Tariq Asy-Syatibi, dia guna ini je lah. Ya, dia guna disebabkan oleh sukun dan hamzah. Gitu je. Okay. Sebab lafzi ini adalah topik perbincangan utama yang akan dibincangkan secara meluas dalam buku ini, insya-Allah. Ini Ustaz Surul katalah ya. Ya, penulis buku ini. Jadi oleh kerana itu kita jelaslah bahawasanya kita dapat mengetahui ya apa dia mad far'i. Apa dia mad asli atau mad tabi'i, dan apa dia mad asli sunai. Ingat tak? Ingat tak lagi? Jadi semua itu bila kita dah tahu ni, memang dalam genggaman kita lah nak baca mudahlah. Bila kita baca mudahlah mengikut yang diaturkan oleh, mengikut hukum yang telah diaturkan ya. Okey, alhamdulillah. Ada siapa nak tanya lagi? Ada kemuskilan yang kita telah baca tadi melalui berpandukan kepada buku Ustaz Surul ni? Tak ada ya? Okey, alhamdulillah, saya harapkan faham je. Kurang faham, tapi tak apalah. Lama-lama fahamlah. Sekarang ni masih boleh. Bila kita jumpa kalimah-kalimah itu, kita akan fahamlah. Memanglah kita kalau baru-baru dengar, memang kita blank ya, kosong, tak tahu benda apa. Ya. Okey. Begitu juga nanti apa ni nama saya buat, kita orang ada buat taklimat tentang qiraat, tapi sebenarnya dah lepas, tapi siri keduanya berapa bulan tak ingat, 11 bulan. Kalau nak ikuti bolehlah. Okey, mad far'i tadi ya, mad far'i disebabkan hamzah. Ya. Kan tadi ada dua, mad far'i disebabkan hamzah dan mad far'i disebabkan sukun. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, mad far'i itu terjadi ada yang disebabkan oleh faktor lafzi dan ada yang disebabkan oleh faktor maknawi. Ini kita dah tahu. Sebab lafzi bagi melakunya sesuatu mad itu ialah apabila huruf mad atau huruf lin bertemu dengan hamzah atau sukun pada satu atau dua kalimah. Kalimah supaya perkataan, atau satu perkataan ataupun dua perkataan. Kata lainnya, satu kalimah ataupun dalam dua kalimah ya, pertemuannya. Hamzah menjadi sebab kepada pemanjangan beberapa jenis mad apabila huruf mad yang 3 itu bertemu dengannya. Mana huruf mad yang 3 tu? Alif waw ya itulah. Alif waw ya ya. Ada hamzah yang ditemui sebelum huruf mad, iaitu pada mad badal. Ya, contohnya hamzah bertemu dengan alif. Mad badal lah tu. Hamzah bertemu dengan waw dan seterusnya hamzah bertemu dengan ya. Ya. Iaitu mad badal ya. Dan ada pula yang ditemui selepas huruf mad, iaitu bagi mad muttasil. Ya, selepas huruf mad bertemu dengan hamzah, okey, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dia jadilah mad wajib muttasil. Ya. Dan lagi satu, selepas huruf mad, mad tu yang melentang tu dia tandalah ikon mad kita lah kan. Kalau alif lah, waw lah, ya lah, tapi ada atasnya tanda panjang. Ya. Jadi bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, maka terjadilah dia hukum mad jaiz munfasil. Ya. Dan silah kubra. Silah kubra tu apa dia? Hak dhamir bertemu dengan huruf ya ataupun waw, ya. Itu hak dhamir tu yang
Ujung-ujung kalimah tu dia gitu kan, ha tu. Jadi maknanya itu hak dhamir bertemu dengan huruf mat, waw atau ya, maka ada pula tanda macam bulu kening gitu melentang atasnya, maka dia adalah kategori mat ni juga. Jadi silah kubra dia panggil ya. Buku Ustaz suruh panggil silah kubra. Kita panggil silah tawilah. Betul? Oleh itu jenis mat yang disebabkan hamzah ada 4, iaitu ya, disebabkan oleh hamzah, ingatlah ni. Apakah huruf mat yang disebabkan oleh hamzah? Mat mutasil, mat munfasil, mat silah kubra dan mat badal. Ini dia ya. Jadi maknanya empat mat ini adalah jenis-jenis mat yang disebabkan oleh hamzah. Macam mana disebabkan oleh hamzah? Hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu kalimah, dalam dua kalimah. Ya. Jadi hamzah bertemu dengan huruf mat, itu mat badal. Dan hak dhamir bertemu dengan huruf mat juga, iaitu waw dengan ya. Kalau ha dhamir jumpa dengan alif, dia tak jadi itu. Dia tak jadi mat badal. Dia tak jadi mat silah. Ya. Okey. Dia dari mat asli pula. Ya. Huraian setiap mat di atas secara terperinci satu persatu adalah seperti huraian seterusnya. Jadi ada soalan tentang mat far'i ni disebabkan oleh hamzah? Mat far'i disebabkan oleh hamzah. Faham tak faham? Yang lain semua faham saya rasa. Siti Sabiah faham Siti? Faham sikit-sikit baru. Tak apa. Sikit-sikit tu akan nak nampak lah. Memang orang belajar lagi tu. Ya, memang orang belajar lagi tu. Sebenarnya kita dah tahu dah benda-benda ni. Hukum ni kita tahu dah. Tapi pencerahan yang sebenarnya, yang wujudnya tu kita tak tahu. Jadi sekarang ni wujudnya hukum itu, inilah dianya. Pencerahannya. Ya? Kita tahu nampak je kalimah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, kita jawab kan? Tapi dia dalam kategori apa kita belum tahu. Jadi apabila buku Ustaz Suruh ni memberi keterangan begitu, barulah kita faham. Alhamdulillah. Tak apa, bagi yang tak nampak lagi, diam-diam je baca baik-baik, insya-Allah ya. Insya-Allah Tuhan akan bantu kita untuk diberinya kepahaman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya rasa setakat itu cukuplah kot ya. Nanti banyak tak tahu pula sebab dalam blank tu. Jadi kita sambung nanti menceritakan bab mat wajib mutasil. Tanya dah tahu, cuma nak ulang kaji je. Bolehlah Ustazah mat mutasil dulu. Ya, okey. Tak siapa ya, tak siapa nak dengar. Sebab apa masih boleh. Kalau dapat satu ni mungkin boleh faham yang lain kot. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Tak apa bila Siti baca 2-3 kali baca dan baca Quran, tengok benda ni, insya-Allah boleh faham. Ya. Okey. Okey, kita masuk dalam mat mutasil atas permintaan ya. Okey. Mat mutasil. Mat mutasil ni mat wajib mutasil ya. Saya pun kalau sebut saya tak nak yang separuh-separuh, orang keliru orang ya. Keliru orang. Kejap kita panggil mat mutasil, kejap kita panggil mat jaiz, mat wajib, ala pening. Tapi kita buat standardized, kita buat mat wajib mutasil. Masing-masing tulislah dekat tulis pensil, orang kata meminda buku ustaz ni pula untuk kelaziman diri kita ya. Jadi ini untuk pengetahuan kita, maknanya kalau mat mutasil itu ialah mat wajib mutasil. Untuk kita ingat ni kita nota kalau tepi-tepi mana yang mudah kita ingat. Okey, mat mutasil adalah mat far'i yang disebabkan oleh huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah dalam perkataan yang sama. Maknanya dalam satu perkataan. Kita selalu guna dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. Ya. Huraiannya seperti berikut. Pengertiannya iaitu 1.1. Perkataan mutasil bermaksud bersambung ataupun berhubung. Mat mutasil dari segi istilah pula bermaksud huruf mat yang bertemu atau bersambung dengan huruf hamzah dalam satu perkataan yang sama. Jadi kita boleh bayanglah
Kita memang dah tahu dah mat wajib mutasil ni apa dia, kalimah-kalimahnya yang selalu kita jumpa dalam Quran. Banyak pula tu, ya. Jadi huruf mat dan hamzah itu ada yang bertemu di pertengahan perkataan dan ada yang bertemu di akhir perkataan. Di tengah pun kita dah selalu jumpa, di awal pun kita jumpa, di hujung pun kita jumpa. Contoh, tengok contoh. Bila nampak contoh boleh faham, menguatkan kefahaman, ya, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu perkataan itu boleh didapati di akhir dan di tengah perkataan seperti berikut. Kalau yang di akhir kita tengok sin ya tu huruf surah Hud ayat 77 tu. Ya. Dan su'u. Jadi kita baca, kalau kita waqaf, matikan huruf hamzah tu. Ya, su'. Yang tadi si, itu hamzah dua di atas kan? Bukan hamzah di atas je. Nampak? Kecil benar tulisan. Apa itu? Yang ketiganya, as-sama'u. Kan? As-sama'u. Kalau kita matikan dia, as-sama'. Jadi baca dengan, kalau kita waqaf, baca dengan 6 harakat. Kalau kita wasal, kita baca 4 atau 5 harakat. Yang itu ialah Tariq Asy-Syatibi, ya. Di tengah iaitu ni si'at wujuhum, adalah ujungnya, ya. Tu di tengah. Liyasu ini surah Isra ayat 7. Ini kita jumpa kalimah itu di tengah ayat, ya. Al-malaikatu. Ya, ini juga kita jumpa di tengah-tengah ayat, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Perhatikanlah tu. Ini adalah contoh-contoh kalimah yang di akhir dan kalimah yang di tengah, iaitu mat muttasil, ya. Okey, kadar harakatnya berapa? Kadar harakatnya panjang bacaan pada mat muttasil itu berbeza pada keadaan wasal di tengah dan waqaf di akhir, seperti berikut. 4 atau 5 harakat jika wasal pada hamzah, ya. 4 atau 5 atau 6 harakat jika waqaf pada hamzah. Ya, waqaf. Ya, 4, 5 atau 6 harakat. Okey. Inilah dianya keterangan bagi kerana hamzah. Mat far'i kerana hamzah, ya. Okey. Penamaannya, dinamakan mat ini muttasil bermaksud bersambung kerana huruf mat dan hamzah itu bertemu atau bersambung dalam satu perkataan yang sama. Sebab itulah dipanggil mat muttasil. Kalau kita tak ingat mat muttasil, mat bersambung, boleh juga, ya. Mat bersambung. Apa yang sambung? Huruf hamzah tu bersambung dengan dalam satu perkataan. Okey. Tanda mat muttasil. Apa ada tanda rupanya, ya? Mat muttasil boleh dikenal dengan melihat huruf mat yang diikuti dengan hamzah selepasnya dan mempunyai tanda panjang di atasnya. Seperti contoh tu lah. Ada tanda panjang, ya. Saya panggil bulu kening sebelah. Macam ada tanda bulu kening sebelah tu. Tu dia. Seperti yang terdapat pada contoh-contoh tadi. Itu kita nak kenal, tengok pada tanda dia lah. Ya. Tanda dia. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, ada pula tanda pemanjang ni. Tu dia mat muttasil lah tu. Ya. Hukum mat muttasil. Mat muttasil adalah wajib hukum bacaannya. Wajib hukum bacaannya, ya. Ini satu apa Muhammad Al-Bashar. Ini adalah kerana wajib membaca mat ini dengan 4 harakat atau 5 harakat di sisi haf. Riwayat haf dia 4 atau 5 harakat. Riwayat lain ada macam-macam. Membaca dengan 2 harakat pada mat muttasil adalah dilarang. Mat wajib muttasil jangan dibaca 2 harakat, dilarang. Kerana ada riwayat yang sahih mengatakan tentang larangan tersebut, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jazari dengan sanadnya yang sahih lagi kuat hingga ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Katanya, adalah Ibnu Mas'ud mengajar seorang lelaki membaca, maka lelaki itu memperdengarkan bacaannya dan membaca surah Taubah ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dengan memanjangkan perkataan lil fuqara, ya. Sekadar 2 harakat sahaja. Dia baca 2. Kita dah biasa tak nak baca 2 kan? Kita mesti baca 4 atau kita kena baca 4 atau 5 harakat ketika wasal. Kalau kita wakaf jadi 6 harakat. Itu riwayat Hafs. Ya, dengan memanjangkan liburan 2 harakat sahaja. Maka berkatalah ilmu Ibnu Mas'ud, bukan begitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah ajarkan kepadaku membacanya. Bukan begitu yang Rasulullah ajar ya. Berkata lelaki itu, bagaimana bacaan yang diajar oleh Rasulullah kepada kamu? Maka Ibnu Mas'ud pun membaca ayat di atas dengan memanjangkan lebih dari 2 harakat. Kata Imam Al-Jazari, hadis ini menjadi sandaran yang kuat dan sahih bagi pemanjang mat ini. Jadi inilah dia, kena panjanglah sebab Rasulullah baca panjang. Okey, bentuk-bentuk bacaan mat muttasil ketika waqaf. Kita tahu kita waqaf ya. Kita dah tahu dah, ini nak memperkuatkan lagi ya. Untuk meyakinkan lagi kita kena baca 6 harakat kalau ikut Hafs an Asim ya. Riwayat Syatibi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kadar panjang bacaan mat muttasil ketika waqaf adalah 4, 5 atau 6 harakat. Maka di sini dinyatakan 16 bentuk bacaan yang harus bagi mat muttasil. Arid li sukun mat muttasil ketika waqaf dalam 3 keadaan yang berasingan. Tu dia. Ini kita ni dah menengah sangatlah ni kita ni ya. Dulu mana kita tahu 3 keadaan ke berapa ke? Dalam 3 keadaan yang berasingan iaitu fathah, kasrah dan dhammah. 3 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah berbaris fathah. Ini dia ya. Ini cara dia. Yauma natawis sama. Ya, 4 atau 5, 6 harakat. Jadi 3 kalilah, 4 sekali baca, 5 sekali baca, 6 sekali baca. Ya. Ini ikut Jazari punya ya. Jadi dan 4 harakat beserta sukun sahaja, sukun mahal. 5 harakat beserta sukun saja dan 6 harakat beserta sukun saja. Mana banyak kali kita kena baca lah. Yang 4 pun kita baca, 5 pun kita baca, 6 pun kita baca. Supaya jelas ya. Jadi contohnya yauma natwis sama 4. Ya yauma natwis sama 5. 6 yauma natwis sama 6. Jadi 3 cara bacaan ya. Dan tengoklah yang ada baris fathah, yang ada baris kasrah dan yang ada baris dhammah. 3 jadi jumlah banyaklah. 5 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah berbaris kasrah. Yang tadi baris fathah ada berapa? 3 cara ya. Yang baris kasrah ada berapa? Ada 5 cara. 5 cara membaca yang punya baris bawah. Macam mana pula tu Ustazah? 5. Okey, kita dengar. Kita tengok ya 5 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah yang berbaris kasrah. Wala ilaha ula. Kita waqafkan pada hamzah, iaitu 4 harakat beserta sukun sahaja. Okey, baca 5 harakat pula. Dengan sukun saja ya. Wala ilaha ula. Cara nak bilang kena bilang dengan jari gitu ya. Gitu. Gitu. Okey, dan 6 harakat. Wala ilaha ula. Habis 6 harakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita baca dengan raum kasrah. Ya. Macam kita dah belajar dah raum ya. Raum macam mana raum? Macam mana bacaan raum? Lupa.
Dalam surah Yunus kan? Raum. Raum dan Ishmam. Siapa yang ingat? Datin Puteri? Apa dia Raum, apa dia Ishmam? Ha, tu dia. Apa dia Raum, apa dia Ishmam? Ini kita nak belajar ni. Banyak benda nak belajar kan? Raum maknanya menyebut 1/3 harakat dengan merendahkan suara. Berlaku pada dhammah dan kasrah di akhir kalimah. Okey. Atik anak saya. Itu raum. Ishmam apa makna dia? Ishmam ialah memuncungkan bibir. Berlaku pada dhammah sahaja, sama ada di akhir kalimah atau di tengah kalimah. Itu dia. Jadi kita tahu benda tu macam mana nak baca raum, macam mana nak baca ishmam. Ya. Yang dengan dhammah kita bunyilah. Kalau raum ni kita tengok raum ya. 4 harakat beserta raum pada baris dhammah. Okey, raum. Dia dhammah dengan kasrah ya kalau raum. Jadi macam mana nak baca dengan dhammah tu? Contoh dia wa ma, katalah u ni, su'u ya. Wa ma massaniyasu. Sikit je. Gitu. Tak adalah bunyi macam saya bunyi ni. Ya, orang sebelah je dengar, orang sebelah kiri dan kanan kita dengar, depan belakang jauh-jauh tak dengar. Tu kena bunyikan. Itulah raum ya. Dan 5 harakat pula kita bacalah. Wa ma massaniyasu. Ya, gitu. Dan 4 harakat beserta ishmam. Ishmam tak bunyi tapi bibir muncung ke depan. Ya. Sarah, tak nampak lah mulut Sarah. Kenapa tak nampak ya? Muka kemai besar lagi nampak. Wow, nampak mulut. Okey ya. Saya nak baca balik 4 harakat tadi, raum. Okey, saya baca balik 4 harakat raum ya. Wa ma massaniyasu. Sikit je u-nya. Yang 5 harakat. Wa ma massaniyasu. Ni saya sajalah bunyi kuat sikit biar kawan-kawan dengar. Gitu ya. Dan 4 harakat beserta ishmam. Lepas tu ishmam pula pada baris dhammah. Ya, baris dhammah. Pasal dia punya ayat tu baris dhammah. Wa ma massaniyasu yang sama ya. Jadi kena muncung. Ini yang ke-5, 6, yang ke-6 ya. Wa ma massaniyasu. Gitu. Tak adalah lama macam saya ni. Tapi nak tunjuk kat kawan-kawan semua ni. Wa ma massaniyasu. Gitu ya. Dan seterusnya 4, 5, 6. Begitulah muncung kita tu ya. Muncung kita kena gitu ya. Macam nak cium baby gitu. Bacaan ishmam atau raum pada mad muttasil arid li sukun ini bukan suatu yang wajib ditunaikan. Bukan wajib lah. Tapi kita nak praktikkan lah, ini ilmu ya. Ilmu nanti manalah tahu kita jadi tenaga pengajar, nak ngajar orang, jadi kita tak tahu nak buat macam mana. Ya. Jadi kita kena ambil kira lah. Ya. Satu yang wajib tunaikan, tetapi bagi ayat 11 surah Yusuf, bacaan ishmam dan raum pada perkataan itu adalah wajib ditunaikan di sisi hafz an Asim yang akan diperjelaskan dalam pelajaran yang lain. Insya-Allah ada lagi yang wajib, ada yang tak wajib. Kalau riwayat hafz wajib sebab dia satu tu je dalam Quran yang kita buat dengan bacaan hafz, bacaan raum dan ishmam ya. La ta'man gitu ya. Ingat, la ta'man ya, kita kena baca begitu. Itu adalah diwajibkan kita menunaikan bacaan ishmam dan raum mengikut buku Ustaz Surul inilah ya. Insya-Allah.
Raum bermaksud membaca sebahagian baris saja dengan suara yang perlahan hanya dapat didengar oleh orang berdekatan saja. Macam saya cakap tadilah, ini nota kaki dia. Raum hanya berlaku pada baris kasrah dan dhammah saja. Raum juga disebut sebagai ikhtilas. Ini kalau kita belajar qiraat, kita kena fasihlah dengan kalimah-kalimah qiraat ni. Jadi maknanya raum juga disebut sebagai ikhtilas. Ikhtilas juga disebut raum. Gitulah ya. Dia persamaan, dari segi persamaannya ialah ikhtilas. Dan ismam bermaksud memuncungkan dua bibir selepas daripada mensukunkan hamzah dan memastikan adanya ruang kecil antara dua bibir untuk melepaskan nafas tanpa mengeluarkan suara ismam. Hanya berlaku pada baris dhammah sahaja, ya. Itu dia. Itulah saya kata muncungkan sikit je. Gitu je, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh rasa-rasa boleh? Insya-Allah ya. Insya-Allah. Insya-Allah boleh Ustazah. Insya-Allah. Nanti kita akan lanjutkan besok-besoklah kalau ada umur lagi, panjang umur lagi. Kita belajar lagi qiraat-qiraat yang lain pula insya-Allah ya. Allahu akbar. Seronok sebenarnya bila kita belajar tu rasa seronok, banyak benda yang kita tak tahu kan. Okey, alhamdulillah setakat itu dulu. Insya-Allah siapa yang tak faham boleh bertanya. Dalam grup pun boleh, sekarang pun boleh insya-Allah ya. Okey, kita tanda. Nanti banyak ini kita pergi mak mufassir. Mak mutasil dah ya. Cuma tanda nanti lupa. Ada tak kemuskilan dengan hukum-hukum tadi? Tak ada, tak apa, kita terus mengaji. Okey. Okey, siapa nak baca dulu? Baca. Ikhtilas bila berlaku pada kalimah tertentu. Jam kusuk berapa Ustazah? 384 ke Ustazah? 384 ya. 385 mula 385 kan? Hari ni 385 lah. Ayat 89. Okey, siapa nak baca dulu baca. Buka 385. Okey, 385 baca surah Al-Qasas ke ya? Ke dari atas juga, manja. dari atas. Okey, baca. Siapa nak baca dulu ke ikut senarai? Ikut siapa yang rasa nak baca dulu baca. Saya baca dulu Ustazah. Baca. Sampai separuh tu setengah muka surat ya. Boleh satu muka surat pun boleh. Tak ramai ya? 13 orang. Ini ada 12. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh je separuh, boleh tanya-tanya lagi. Soalan-soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min fadhin yawma idzin aminun. Sebelum Ustazah. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min fadhin yawma idzin wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Okay, next. Lagi Ustazah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yasta''ibu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyina nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Okay, alhamdulillah. Okay, seterusnya. Saya Ustazah. Okay. Okay, Juma ya? Ya, saya. Okay, Juma. Minasyaitonirrajim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Faqalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada wa hum la yash'urun. Okay, alhamdulillah. Okay, next. Saya Ustazah Alia. Okay, Alia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillah. Seterusnya Raidah lah. Okey, Raida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من أمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya Latifah ada Latifah? Saya ada Latifah. Okey, Latifah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa iza allazi istansara
فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي Tak pendek. Innaka laghawiyyun mubin. إنك لقوي مبين فلما أن أراد أن يبطش Sebut betul-betul. Ya batisha. فلما أن أراد أن يبطش فلما أن أراد أن يبطش Ya bati. أن Falamma an arada an yabtisha billadhi فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Astagfirullahaladzim. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Okey, Ustazah. Ya, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a yang itu betul Ustazah, saya punya panjang. Okey. Dah cari. Qala la nasqi hatta yusdirar ri'a okey. wa abuna syaikhun kabir.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Sadaqallah. Zalimin ya. Okay, next. Saya Ustazah. Okay, Nani. Ayat tu ya. Qalat ihdahuma sampai habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istahjir inna khaira minastajir talqawi inna khaira minastajir talqawiyul Khairu manis takjar. apa inna khaira Manis. Ma. inna khaira Manis. manis Inna khairu manis takjar talqawiyul amin. inna khaira manis tajartul qawiyul Betul pula. Fathah tu bukan dhamma. awak ni Jarta, bukan jartu. Muhammad. Inna khaira manis tajartal qawiyul amin. Okay. Qala inni uridu an unkihaka ihdan ihdabnatayya hatain ala anta jurani samaniya hijaj. Tidak panjang. Mana ada mat lepas tu? Ta'jurani samaniya hijaj. Ala anta jurani ala anta jurani samaniya hijaj. Fa in atmamtu ashran Atmamta. la ilaha illallah Rukuk je bari. Hey. Fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Okey, alhamdulillah. Ada lagi? Ini silap banyak Ustazah. Bukan silap apa? Bukan silap kerana tak reti.
Baris tukar-tukarkan. Kena tengok betul-betul lah baik-baik. Jangan ingat benda lain. Pandai tapi lagu tu lah. Dia pen ni. Berubah baris. Okey. Ada lagi kawan? Auzubillah min zalik. Okey. 389. Syuaibah ada Syuaibah? Ya saya Ustazah. Okey Syuaibah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anas min janibit turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tasqalun. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aimani fil buqat. Apa ni? Astagfirullahaladzim. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aimani fil buqatil mubarakatin minal syajarah. Ay ya Musa inni ana Allahu Rabbul Alamin wa an alqi asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira. Silap Kak. Salah. Falamma ra'aha walla. Mana dia ni? Tu yang tu. Baca balik ka'annah tu. Wajibah unah tu kena baca dengung. Oh ya. Mana dia? Wa an alqi asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Itu 6 harakat. Jannu walla mudbira. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla. Walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wala tahaf innaka minal aminin. Aminin. Ada lagi yang belum baca? Aminin. Ada lagi yang belum baca? Tapi kot. Dah habis dah? Kita tengok nama. Sekejap. Rasa ramai. 13. 13 campur dengan tu. 1, 2, 3, 4, 5. Nolia ada Nolia. Baru 9 orang aja baca Ustazah. Nolia ada Nolia. Nolia, Alia. Nolia dengan Alia sama ke? Alia ada baca Ustazah. Alia ada baca, Nolia ni sama? Dia ada. Alia ada baca kot orang yang sama bukan ya? Rosna baca Rosna. Rosna dengan Nolia belum baca. Rosna ada tak? Nama ada. Rosna. Rosna ada ke Ustazah? Nama ada dalam list. Oh, dalam list saya tak ada pula. Saya Ustazah Nolia. Nolia baca. Nolia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung tadi 389.
Uskan ni lah. Usluk Mana ke dia? Usluk. Mana ke dia ni? Usluk. Usluk yadaka. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wa tum ilaik. Aku tak ada je. Ada tu. Watmum ilaika janahaka minar rahmah. Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i. Innahum kanu kaman fasiqin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa asirhu ma yarid an yusaddiquni. Inni akhafu ayyukadzibun. Qala sanashuddu aduka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Habis ya? Rosna? Rosna ada tak? Dia mute tu tak dengar. Kalau tak ada tak apalah tu. Tulis je nama dia lah. Tapi dia tak baca. Macam nak panggil dia? Awak panggil dia? Suhaibah panggil Rosna. Tak nyaut dia. Tapi dia on mic. Dia on tu nak baca lah tu. Tapi tak dengar. Oh, dia kata macam dia pergi ambil vaksin lah saja. Oh ya? Yeah. Tapi dia datang ya? Dia pergi ambil vaksin. Tapi kenapa dia tak tutup? Dia on mic. Tak apa, saya tulis nama dia je lah. Sebabnya dia hadir lah tu kan. Tak baca je. Okey, Alhamdulillah. Kalau habis kita tengok pada muka surat yang... Sarah, saya nak tanya satu perkataan boleh? Boleh. Yang muka surat 389 tu. Baris bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tu kan? Kita baca wa malaihi. Kalau kita wasal, wa malaihi innahum kanu qauman fasiqin. Kalau kita berhenti, wa malaihi. Jangan berhenti wa malaihi pula. Wa malaihi. Kita matikan hak dhamir yang di hujung itu. Maknanya ya, kalau wakaf maknanya ya tu tak berfungsi jugalah. Tak. Wakaf dan wasal tak ada fungsi. Okey, faham. Okey, bagus. Alhamdulillah kita dapat kongsi. Okey, lagi ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita tengok pada hukum. Keluarkan hukum satu orang satu baris. Boleh? Satu orang satu baris. Kita jumpa lah yang kita belajar tadi. Okey, saya ikut baris mengaji tadi ya. Okey, Datin Putri keluarkan falamma sampai min janib. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tu wajibunah min tasdik satu qadha mal asli mu ma asli saltu alif lam qamariyah ajala wasa ma asli rabi'ah lihi maksilah tawilah ma badal nasa min jatu ihfa kiki wakaf dengan kalam nib wakaf dengan faqalah
kubra. Okey. Yang nampak ada yang kita belajar tadi? Bi ahlihi. Mat silah tawilah ni dalam kategori mat far'i disebabkan oleh apa dia? Bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Ya, disebabkan oleh hamzah. Ya. Jadi kita kena baca 4 atau 5 harakat kalau riwayat Hafs Syatibiyah, ya, Tariq Syatibi. Kalau Tariq Al-Jazari dia boleh baca 2, ya. Dan boleh baca 6. Bi ahlihi. Gitu. Tapi kita panggil mat silah tawilah kalau dalam apa ni resam Hafs an Asim, ya. Imam Asim riwayat Hafs, ya. Okey, alhamdulillah. Orang yang kedua Ani Syafi. Ya, saya. Ya, mulakan daripada atur sampai atikum. Sebaris je. Atu alif lam samsiah. Okey. Nama asli. Tur. Tu. Tu ma asli. Okey. Atu alif lam samsiah. Tu ma asli. Ina nama asli. Okey. Na ma asli. Ro. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Ikhfa hakiki. Kalau safawi ada mim, ada huruf. Okey. Kom asli. Lam lihi. Lihim rukusu. Mim mati bertemu dengan kaf. Izhar safawi. Baru jumpa syafawi. Okey, kusu ini. Ini kita belajar tadi. Okay. Mak wajib. Mak jaiz. Mak jaiz mufasil. Mak jaiz mufasil, ya. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Ya. Ataupun 2 kalimah. Kusu satu, ini satu. Itu 2 kalimah tu. Okey, mak jaiz mufasil. Dibaca berapa harakat? Dibaca 4 dan 5 harakat. 4 dan 5 harakat, ya. Okey, riwayat Hafs, ya. Okey, ini wajib gunah. Okey, ni mak wajib. Wajib muttasil. Wajib muttasil. Okey. Mak wajib. Bukan mak jaiz. Ustazah. Ini mak jaiz, sorry. Mak jaiz mufasil, ya. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Anas. Okey, betul. Okey. Mat badal. Mak jaiz. Mak badal. Mak badal. Okey. Nastunaron. Naron nama asli. Allah. Dah apa pasal tak dengar suara tu? Tak dengar? Ni dah habis? Habis. Ganti yang ketiga pula. Dah sampai atikum, ya? Okey. Juma. Ya, saya. Okey. Minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tasqalun. Habis kan? Min izhar halqi. Okey. Bi khabarin izhar halqi. Ra dibaca nipis. Okey. Aw waulin. Okey. Tim idgham ma'al gunah. Ya, minan nar. Nar alif lam syamsiah. Okey, Ri dibaca nipis. La'alakum izhar syafawi. Ya, tasqalu. Waqaf dengan? Ya. Waqaf dengan qalun. Mat arid disukun juga. Mat arid disukun. Okey, alhamdulillah pandai. Okey, seterusnya Alia. Ya, dah. Okey, Alia sambung. Falamma sampai al-buq'ah. Fil buq'ah.
falamma tu mad mutasil. Falamma mak jaiz mufasil, tapi lamma tu lamma wajib gunnah. Wajib gunnah. Okey. Ata wajib mad jaiz mutasil. Ata ma asli, ha ma asli, nu ma asli, dia min ihfa hakiki. Hakiki zat. Sya mad asli. Tiil alif lam qamariyah. Il tu ada zat. Aimani ya tu yalin. Okey. Fil alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Okey. Buk qalqalah sugra. Okey. Waqaf dengan tak. Mematikan huruf tak. Tak ya. Mematikan huruf tak marbutah dengan bunyi ha berlama badan. Mematikan tak marbutah itu menjadi bunyi ha. Jadi buqah. Kita tak baca mati dia buqati. Jangan buqah. Okey ya. Kalau dia baris fathah tain pun kita tak boleh baca ma'iwat. Kita tak boleh baca buqata tak. Ya. Okey ya, kena ingat lain tu. Okey, seterusnya Alia Rohaida. Rohaida al-mubarakah sampai Rabbu. Tak habislah Rabbul alamin. Okey. Okey, Rohaida. Ke mana pula dia pergi? Rohaida? Rohaida ada tak? Tak ada orang Latifah. Latifah? Ya, saya. Latifah jawab. Ambil tempat Rohaida. Nanti dia datang, dia jawab lagi. Al-Mubarakah tu Ustazah. Ya betul. Sampai alamin. Alif lam apa? Alif lam qamariyah. Okey, ba. Ma asli. Okey. Minash. Minash. Alif lam. Syah. Okey. Berarti ain tu nun mati bertemu dengan ya. Idgham al-gunnah. Idgham al-gunnah. Baca dengung ke tak dengung? Dengung. Baca dengung. Okey, ya. Ya ma asli, mu ma asli. Sa majais munfasil. Okey, kenapa dia majais munfasil? Sebab mad berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, pandai. Alhamdulillah. Ini wajibuna. Okey, ni majais munfasil. Okey, anallah. Anallah lafzul jalalah dibaca dengan tafhim. Taghlis. Okey, tafhim pun boleh. Tafhim, taghlis pada kalimah Allah ya. Taghlis. Okey, Allah. Rabbu. Rabb dibaca? Rabb. Tebal. Tebal ataupun tafkhim ya. Okey, ya. Rabbul alif qamariyah. Okey, asli. Okey, waqaf dengan ma'arif sukun. Okey, alhamdulillah. Tera belaka. Siti Salbiyah. Habiskan. Wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha. Okey, itu je sikit je. Wa an izhar harfi al-mim apa tu lam asliyah. Lam asliyah, okey, ataupun izhar mutlak. Boleh bakal jawab. Okey, asaka apa ma asli, tapi kalau di wakafkan menjadi ma'alif sukun. Okey, alhamdulillah. Falamma wajibuna. Okey,
mak asli. Okey, Ro'a. Ro dibaca tebal. A Ya. mak badal. Okey, Ha ha. mak asli. Mak asli. Tah izhar Tahtazu. harfi. Okey. Izhar Zu. harfi. Tazu. Ka'annaha. Wajib Nun. guna. Dan ha. Mak asli. Mak asli. Okey, alhamdulillah. Lepas itu Noni. Noni? Ya. Okey, jawab. Janima lazim kalimi musaqal. Okey, alhamdulillah. Berapa panjang nak baca tu? 6 harakat. 6 harakat. Okey. Terusnya, tanwin bertemu dengan waw. Ni idgham ma'al unah. Baca dengung ke tak dengung? Baca idgham ma'al unah, kita baca dengung. Okey, baca dengung ya. Jadi Lepas tu lam mak asli. Lam asli mud. Mud ni izhar hakiki. Mud. Qalqalah. Qalqalah. Qalqalah sughra ya. Qalqalah Ni sughra. tanwin bertemu dengan waw, birawa. Ni idgham ma'al unah. Okey, lam yu. Lam ni izhar syafawi. Okey. Waqaf dengan yu'aqib. Ni pun qalqalah kubra. Okey, ya Musa. Ya mak asli, mu mak asli, sa ni mak jaiz munfasil. Okey, Dia aqa. bertemu Aqa. Ni izhar halki. Izhar lagi betuahnya. Qalqalah. Sama juga dengan tadi. Qalqalah. Qalqalah sughra bil. Bil baru mak azhar. Mak azhar. Mak izhar. Izhar mutlak ya. Ataupun lam asliyah. Wala. La mak asli. Takhaf. Takhaf pun wakaf. Wakaflah satu harakat, matikan huruf fa. Maknanya sedia mati. Kekalkan mati fa itu kalau wakaf. Innaka. Habiskan sampai aminin. Wajibul guna. Wajibul guna. Minal. Minal ni alif lam. Alif lam kamariah. Mak asli. Mak badal. Mak badal. Ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu diwakafkan dengan ma'arid li sukun. Okey, alhamdulillah. Lepas ni siapa? Syuaibah. Syuaibah. Ya Ustazah. Okey, sambung. Usluk yadaka fi jaybika takhruj. Sampai habis tu lah. Sampai ujung tu lah. Sampai min. Apa ya? Macam mana nak baca pada hamzah wasal tu? Kena tahu. Baris bawah ke baris atas ke baris depan? Nak baca. Depan. Baris di atas tu, biru depan. Usluk. Baris depan lah, baris atas pula. Baris depan. Baris depannya. Kenapa baris depan? Huruf ketiga. Apa ni? Apa ni? Alif lam ta'rif. Huruf apa yang disebut? Berpandu kepada huruf ketiga tu lah, lam tu. Hamzah wasal, sin dan lam. Barisnya berapa? Depan. Jadi kita pun baca dah usluk. Usluk. Kata perintah. Ya. Kata perintah. Masuklah. Masuklah. Kata perintah lah tu. Ya. Okey. Lagi seterusnya. Yadaka fi. Fi masli. Jai itu. Yalin. Okey. Takhruj. Ruj tu qalqalah sughra. Okey. Baydha. Bay itu harfu Yalin. Yalin. Dha. Itu wajib mutasir. Okey. Min ghain. Idgham. Nun mati bertemu dengan ghain. Ghain huruf kat mana? Ghain. Mana makhraj huruf ghain?
Ghain tu di halkum tu. Halkum ya. Jadi dia bertemu. Nun mati bertemu dengan ghain, bacanya tak dengung. Jadi hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Ghain. Kalau waqaf itu kita habiskan waqaf itu je. Ghair min ghair. Apa hukumnya? Mat Arili sukun. Matlin. Matlin ya Allah. Ingat ya. Okey, kalau ma'rif disukun su. Tu ma'rif disukun. Okey, siapa lagi? Itu Matlin ni. Nurliyah Osman. Sambung. Waqmum ilaika janahaka minar rahbi fazanik. Itu je. Waqmum. Mim mati bertemu dengan hamzah. Ikhfa syafawi. Ikhfa ke izhar? Izhar ya, izhar syafawi, bacanya tidak dengung. Kalau ikhfa tu satu je hurufnya, mim mati bertemu dengan ba. Yang lain semua izhar dan idgham. Ilaik, ilaika. Ya itu apa? Fungsi dia. Harfun lin. Harfun lin. Okey, alhamdulillah. Lagi teruskan. Jana. Ma asli. Okey. Alif lam minar roh. Alif lam apa? Samsia. Okey. Rahbi faza. Ma asli. Wakaf dengan mematikan huruf ujung. Nik. Ya, mematikan huruf kaf itu. Okey, siapa lagi last sekali? Rosna tak ada ya? Tak ada. Nama ada tapi orang tak ada. Okeylah, tak apa. Ada lah tu. Okey, alhamdulillah setakat itu kita hari ini soalan latihan kita, soalan lisan lah maknanya. Soalan tulisan insya-Allah nanti saya akan hantar. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau dah habis masa, sekarang pukul berapa? Kalau ada pertanyaan boleh lagi lah, 1 minit 2 minit. 10.44 dah jauh benar ya. Dah jauh benar, tak ada soalan lah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Ya, InsyaAllah kalau dipanjangkan umur. Jadi kita tutup ya. Nanti saya nak tanya tak? Kokola tu, okey, betul tak saya cakap kokola saya? Apa ni? Aja. Jangan melekat sangat. Aja. Ada. Ya. Jangan aj. Tu tak betul. Dia tak perlu. Yalah sebab semua orang selalu macam kita nampak tercekik. Bunyi tekan. Tercekik, tertekan tak mau. Dia relax, santai. Aja. Barulah bunyi jim. Kalau kita tekan dia jadi bunyi ca. Aja. Ya. Kalau qaf, aqaq. Kalau tak ada sabdu, aqaq lah. Kalau tak ada sabdu, aqaq. Kalau ada sabdu, al-haqq. Ada transit. Ya. Kalau tak ada sabdunya, al-haqq. Gitu je. Kalau to kena kuat sebab dia antara huruf yang terkuat di dalam huruf-huruf hijaiyah. Jadi qisqa. Gitu. Qisqa. Ya. Atok. Betul. Atok. Yalah betul lah. Betul. Ya. Okey, alhamdulillah. Tak apa, ini kena praktis. Hari-hari kita kena praktis, bukan banyak hurufnya 5 je kan. Qaf ba jim dal. Ada. Lam yalid wa lam yulad. Gitu ada orang je. Baca bunyi macam ni. Ada. Belum tepat lah, belum tepat. Atau yang saya confuse tu. Tak boleh tak ada te. Dia ikut huruf kita aja macam mana. To di atas punya to. Jadi aqaq lah. Qaf itu qa. Kalau kita aja bagi fathah, qaf di atas bunyinya qa. Jadi al-haqq. Jangan al-haqq. Tak betul, ya.
Okey? Okey, dah faham Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, alhamdulillah. Tak apa, latih to be di rumah. Ada 5 huruf je. Kita baca je. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Gitu je. Santai je kan? Lam yalid wa lam yulad. Gitu je. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jangan kita baca lam yalid wa lam yulad. Tak ada, tak betul tu. Macam kita sakit perut pula nyebutnya, kan? Tidak gitu. Okey? Ada lagi soalan? Tak ada Ustazah. Tak ada soalan. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kerana semuanya dah faham. Itulah. Ya. Jadi yang kita perlu pembetulannya sebutan jangan kurangkan dengung. Sebutan tu mengikut makhraj yang ditentukan. Ya, jaga sifat-sifat huruf itu. Bila makhrajnya kita tak betul sebut, maka dia punya sifat pun lari juga. Tu dia. Jadi kita kena betulkan makhraj, maka automatik sifatnya akan tepat disebut, ya. Jadi baca Quran pun sedap je. Walaupun suara tak berapa nak sedap, katalah yang ni semua yang ada pada pagi ni suara semua sedap-sedap. Jadi tu dia. Walaupun kita tak reti nak baca dengan taranum, tapi oleh kerana sebutan makhrajnya tepat, sifatnya pun tepat, ya. Jadi dengungnya pun tepat, qalqalahnya pun tepat, maka bunyi bacaan tu subhanallah, ya. Tu dia. Okey? Okay, kalau tak ada, kita sama-sama tutup majlis membaca doa tutup majlis dan tasbih kafarah beserta dengan wal as. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Okey, sambung. Allahumma rizqna minhu manusina wa 'allimna minhu warzuqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, yang baik daripada Allah, yang tak baik itu adalah kelemahan saya dan kekurangan saya. Oleh itu saya minta ampunan maaf. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.